Panas makin panas percaturan kuasa Malaysia hari ini dalam persidangan parlimen yang menyaksikan PMX semakin berani membantai dan menghancurkan PAS dan Perikatan Nasional sebentar tadi. Cukup wow, cukup hebat, cukup mengkagumkan. PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman tergempar di Dewan Rakyat hari Selasa hari ini bahawa beliau akan menghadiri persidangan APEC untuk berani berhadapan dan bersemuka dengan Presiden Amerika Syarikat, Presiden Joe Biden, buat julung-julung kalinya di peringkat dunia. Tun M. Muhyiddin Hadibawan PAS dan Perikatan Nasional cukup takut dan cukup terkejut dengan pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi, yang menyatakan Kerajaan Malaysia tetap menghadiri persidangan APEC yang bakal berlangsung tak lama lagi di negara Amerika Syarikat bagi mengukuhkan hubungan diplomatik Malaysia dan Amerika Syarikat demi keamanan, keselamatan dan kedaulatan negara di peringkat antarabangsa. Berdasarkan maklumat sulit dan intelligent information, Tun M. Muhyiddin dan Hadibawan bersama konco-konco mereka di dalam PAS dan Perikatan Nasional sangat cemburu dan iri hati apabila Presiden Amerika Syarikat menjemput PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadiri persidangan APEC buat kali pertama di peringkat antarabangsa mewakili kerajaan Malaysia sebagai Perdana Menteri. Ya, ini adalah pencapaian cukup hebat untuk era legasi reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang cukup berani, yang cukup hebat dalam sejarah politik dunia. Walaupun PMX diugut dan diberi amaran oleh kerajaan Amerika Syarikat berkaitan konflik perang Israel-Palestin hanya kerana negara Malaysia pro-Palestin, tetapi akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kejutan hari ini bahawa beliau selaku Ketua Kerajaan Malaysia tidak gentar dan tidak takut untuk menghadiri persidangan APEC face to face, bersemuka dengan Presiden Amerika Syarikat yang cukup berpengaruh di dunia, Presiden Joe Biden, tidak lama lagi. Saya secara peribadi menyokong penuh pendirian diplomatik dan keberanian PMX untuk menunjukkan dirinya ada telur untuk menghadiri persidangan APEC, tidak takut untuk menerima jemputan Presiden Joe Biden, Presiden negara Amerika Syarikat, dalam membincangkan isu-isu antarabangsa, isu-isu ekonomi politik dunia, khususnya berkaitan isu konflik perang Israel-Palestin yang masih belum selesai hari ini. Dari segi sentimen politik, dari segi persepsi politik, dari segi perang saraf psikologi politik, saya kira Datuk Seri Anwar Ibrahim is a statement yang cukup berani, yang cukup tegas, tidak takut untuk menghadiri persidangan APEC dan tidak mahu memboikot persidangan APEC untuk menyampaikan gagasan-gagasan baru politik dunia di hadapan Presiden Amerika Syarikat dan negara-negara kuasa besar lain yang bakal menghadiri persidangan APEC di negara Amerika Syarikat tidak lama lagi.
Yes, untuk menunjukkan negara Malaysia dan kerajaan Anwar Ibrahim merupakan entiti yang paling powerful untuk game New World Order ini. Adalah tempat dasar luar negeri kerajaan Madani Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memboikot persidangan APEC. Kerana sebelum ini Perdana Menteri sebelum ini mewakili negara Malaysia. Daripada era Tunku Abdul Rahman sehingga era Bosku, Tun M, Mail Lambung, Perikatan Nasional dan PAS yang menjadi kerajaan 2 tahun lalu tidak memboikot persidangan APEC. Tetapi cukup pelik, Perikatan Nasional dan PAS meminta PMX untuk memboikot persidangan APEC di Amerika Syarikat, meminta Datuk Seri Anwar tidak menghadiri persidangan APEC hanya kerana Tun M, Muhyiddin dan Hadi Bawang cemburu sakit hati melihat PMX Datuk Seri Anwar mendapat jemputan daripada Presiden Negara Kuasa Besar nombor 1 dunia, iaitu negara Amerika Syarikat. Akhirnya PMX dan Wisma Putra membuat keputusan yang tepat. Tidak ada keperluan untuk memboikot persidangan APEC kerana Perdana Menteri sebelum ini tidak ada memboikot persidangan APEC, termasuk Tun M, Muhyiddin, Mail Lambung, Bosku, termasuk bapa kemerdekaan negara Malaysia Tunku Abdul Rahman. Why? Kerana ini adalah kepentingan strategik geopolitik negara Malaysia di peringkat antarabangsa di rantau Asia Pasifik dalam peta dunia maupun percaturan kuasa geopolitik antarabangsa. Jika kita memboikot persidangan APEC bersama Presiden Negara Amerika Syarikat, Presiden Joe Biden, suara-suara rakyat Malaysia tidak dapat diangkat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan negara kita akan dipandang sebelah mata oleh negara-negara kuasa besar sebagai negara pengejut yang tidak mahu bernegosiasi dengan negara-negara kuasa besar seperti negara Amerika Syarikat. Ini adalah win-win deal antara negara Malaysia dan negara Amerika Syarikat. Sejak merdeka, negara kita mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Amerika Syarikat. Dan ini bukan bermaksud kita mengiktiraf negara haram Israel. We are not talking about persidangan APEC di negara Israel. Ini adalah persidangan APEC yang bukan kali pertama melibatkan negara Malaysia di Amerika Syarikat. Ia sudah berpuluh-puluh tahun. Dari era Tunku Abdul Rahman sehingga era Tun M, Muhyiddin, Bosku dan Mail Lambung. So, adalah wajar apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan memboikot persidangan APEC demi kepentingan rakyat Malaysia, demi kepentingan keamanan, keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan ini adalah keputusan yang sangat genius, yang sangat bijak, yang sangat berani. Ia membuktikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada telur dan bukan pondan untuk bersemuka dengan Presiden Joe Biden. Negara Amerika Syarikat yang baru-baru ini mengugut negara Malaysia hanya kerana kita pro-Palestin. Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan satu karismatik kepimpinan dunia yang tidak kebudak-budakan, yang tidak terikut-ikut emosi seperti negara Amerika Syarikat. Kita tidak berdendam dengan negara Amerika Syarikat sekalipun kerajaan Presiden Joe Biden mengeluarkan surat amaran dan ugutan kepada duta rasmi kerajaan Malaysia di Washington kerana kita mengamalkan budaya politik matang di peringkat antarabangsa. We can agree to disagree with kuasa-kuasa besar asing seperti negara Amerika Syarikat, dan tidak ada keperluan untuk memboikot persidangan APEC di Amerika Syarikat. Cyber-troopers PAS dan Perikatan Nasional hari ini gagal untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim memboikot persidangan APEC kerana mereka sememangnya mahu lihat negara Malaysia semakin huru-hara, semakin hancur jika Datuk Seri Anwar Ibrahim
memboikot persidangan APEC atas jemputan Presiden Amerika Syarikat. Yes, dari segi pertimbangan isu keselamatan negara dan diplomasi dunia, keselamatan, kedaulatan dan keamanan negara di peringkat antarabangsa boleh terancam jika PMX memboikot persidangan APEC dan tidak menghadiri jemputan rasmi Presiden Joe Biden di negara Amerika Syarikat. Oleh hal demikian, saya tidak terkejut Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri baharu di Putrajaya mengekalkan tradisi Perdana Menteri sebelum ini untuk mengekalkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Amerika Syarikat, sekalipun kerajaan Presiden Joe Biden mengeluarkan amaran dan ugutan kepada kerajaan Madani Datuk Seri Anwar yang pro-Palestin. Jangan berundur, jangan menyerah kalah, wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang menonton video paling bahaya ini. Yes, I totally agree 300%. You attend the APEC meeting in United States of America. Saya bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri persidangan APEC di negara Amerika Syarikat atas jemputan rasmi Presiden Joe Biden. This is the right time untuk PMX membuktikan kuasanya kepada negara-negara kuasa besar dunia, bahawa negara Malaysia akan terus terlibat dalam percaturan kuasa geopolitik dunia ini. Kita tidak akan mengisolasikan diri kita seperti negara Korea Utara, seperti negara Iran, seperti negara Rusia. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara Amerika Syarikat adalah sangat-sangat penting dan sangat krusial demi kemajuan negara, demi kepentingan dan nyawa 33 juta rakyat, penting untuk keselamatan dan kedaulatan negara. Yes, ada banyak perkara kita tidak bersetuju dengan negara Amerika Syarikat. Tetapi ada satu perkara yang kita perlu berpegang pada satu prinsip percaturan kuasa dunia. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Amerika Syarikat yang dibentuk sejak merdeka lagi di era Tunku Abdul Rahman sehingga era Tun M, era Tun Razak, era Tun Husin On, era Muhyiddin, era Bosku dan era Mail Lambung. Ini adalah untuk kepentingan 33 juta rakyat secara jangka pendek dan jangka panjang. Maka dengan pengumuman oleh PMX bahawa beliau tidak akan memboikot persidangan APEC, isu Israel Palestin yang ditunggang oleh PAS dan Perikatan Nasional gagal menggulingkan kerajaan Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar juga sangat-sangat hebat hari ini. Smackdown Hadi Bawang dan ulama-ulama kaki fitnah dalam parti lebay untuk berhenti mengaitkan PMX dengan negara haram Israel. Dan akhirnya parti lebay, parti perikatan sangat malu apabila dicop biadab dan kurang ajar oleh PMX kerana tidak henti-henti memfitnah Datuk Seri Anwar pro-Israel. Jangan kita lupa, Parti Gerakan dalam Perikatan Nasional mengaku menjadi anggota Liberal International Organization yang pro-Israel. Sampai sekarang Muhyiddin Hadi Bawang dan Tun masuk gua tak berani jawab kenapa Parti Gerakan Perikatan Nasional itu, parti Cina dalam Perikatan Nasional bernama Parti Gerakan, menganggotai Liberal International Organization yang pro-Israel. So akhirnya
Datuk Seri Anwar menyatakan beliau tidak akan teragak-agak untuk saman fitnah. Akhbar rasmi parti lebay iaitu Harakah yang memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim pro-Israel. Saya kira Tun sampai sekarang tak boleh jawab berkaitan 3 surat rasmi yang beliau hantar kepada Perdana Menteri Negara Haram Israel. Sampai kantoi Tun menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara haram Israel secara jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga Tun Kantoi terpalit dengan skandal menerima dana daripada keluarga Yahudi Rothschild yang membina negara haram Israel atas prinsip membunuh orang-orang Palestin. Sedangkan Datuk Seri Anwar tidak pernah menghantar surat rasmi dengan Perdana Menteri Negara Haram Israel. Dan Datuk Seri Anwar menegaskan hari ini kita tidak mengiktiraf negara haram Israel. Buat apa tulis surat rasmi seperti itu? Sebab itu Datuk Seri Anwar tidak ada menerima wang daripada keluarga Rothschild Yahudi yang sangat berkuasa di dunia itu, yang menjadi mastermind penubuhan negara haram Israel, yang mana tangan-tangan mereka penuh dengan darah hasil membunuh orang Palestin. Datuk Seri Anwar menegaskan dia adalah pro-Palestin dan pro-Hamas, walaupun diberi ugutan oleh Kerajaan Amerika Syarikat dan Kerajaan Negara Haram Israel. So, adalah sangat-sangat hebat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim smackdown parti lebay, Parti Perikatan Nasional hari ini, yang memfitnah Kerajaan Anwar pro-Israel, sedangkan Parti Gerakan dalam Perikatan Nasional masih menjadi anggota Liberal International Organization yang pro-Israel hari ini. Kenapa Tun Muhyiddin Hadibawan dan ahli Parlimen PAS dan Perikatan Nasional menyembunyikan pengakuan Parti Gerakan, Parti Cina dalam Perikatan Nasional, parti kesayangan Tun Muhyiddin Hadibawan ini, yang menyertai Liberal Organization pro-Israel? Tolong jawab, jangan sembunyikan skandal ini. So, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menang dalam isu Israel Palestin ini. Dan isu ini gagal untuk menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar dari belakang pintu Putrajaya. Sebagai kesimpulan, ada 2 perkara pokok dalam percaturan kuasa hari ini yang perlu untuk kita fikirkan bersama. Pertama, saya ingin memberi political endorsement. Saya menyokong penuh pendirian dasar luar kerajaan Malaysia yang mengekalkan hubungan diplomatik dengan negara Amerika Syarikat dengan menerima jemputan untuk menghadiri persidangan APEC demi kepentingan nasional, demi people interest of Malaysian, demi national interest di peringkat antarabangsa. Saya juga menyokong penuh pencerahan dasar oleh PMX hari ini yang memberi last warning kepada PAS dan Perikatan Nasional untuk menghentikan propaganda-propaganda kononnya Kerajaan Agung Kerajaan Anwar pro-Israel, sedangkan pembangkang kantoi Parti Gerakan, Parti Cina dalam Perikatan Nasional yang direkrut oleh Tun Muhyiddin Hadibawan adalah anggota International Organization Liberal yang pro-Israel. Macam-macam PAS dan Perikatan Nasional, jangan buat-buat tak tahu skandal ni. Skandal Tun menghantar 3 surat kepada 3 orang Perdana Menteri. Tulis surat cinta, bercium mulut di belakang Putrajaya. Tun sampai sekarang tak boleh jawab. Sampai mati memang Tun tak boleh jawab. Skandal Tun menerima dana daripada keluarga Yahudi Rothschild yang membina negara haram Israel yang merompak tanah Palestin. Tun tak boleh jawab isu ini yang saya dedahkan. So, akhirnya kebenaran terbongkar. Sekali lagi, Muhyiddin Tun Hadibawan, Parti PAS, Parti Perikatan Nasional gagal memerangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agung menggunakan isu Israel Palestin ini. Kerana Datuk Seri Anwar kekal menang dalam percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia, bahawa beliau bertegas Kerajaan Malaysia mengiktiraf negara Palestin yang merdeka, dan negara Malaysia tetap tidak mengiktiraf negara haram Israel yang dibina hasil merompak dan membunuh orang Palestin sehingga hari ini.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada PMX yang amat saya hormati, amat saya sanjungi, sampaikan salam saya kepada Presiden Joe Biden dan Kerajaan Amerika Syarikat. Saya sebagai Kingmaker baru politik Malaysia kekal menyokong Kerajaan Agung Kerajaan Anwar Ibrahim yang mengumumkan tidak memboikot persidangan APEC dan mengekalkan hubungan diplomatik dengan negara Amerika Syarikat demi kepentingan rakyat, demi menyuarakan dan mengangkat suara-suara orang Palestin di peringkat dunia. Checkmate. And masuk perangkap 100 kali Tun M. Muhyiddin Hadi Bawang yang cemburu dan sakit hati, makan hati, hiri hati, dengki kerana negara Amerika Syarikat menjemput PMX Datuk Seri Anwar untuk menghadiri persidangan APEC bagi tahun 2023 secara rasmi hari ini. Kita faham Tun M. Muhyiddin Hadi Bawang tidak dijemput dalam persidangan APEC di Amerika Syarikat kerana PAS dan Perikatan Nasional bukan lagi kerajaan tebuk atap, bukan lagi kerajaan pintu belakang di Putrajaya. Kita faham perasaan Tun M. Muhyiddin Hadi Bawang dan macam-macam PAS dan Perikatan Nasional. Tokoh-tokoh politik pembangkang tidak dijemput oleh Presiden Amerika Syarikat dan Kerajaan Amerika Syarikat untuk berbincang tentang konflik Israel-Palestin, tentang isu ekonomi politik dunia. Kerana akhirnya Datuk Seri Anwar yang dijemput oleh negara Amerika Syarikat. Kerana kelantangan dan kehebatan Datuk Seri Anwar yang tak takut mati mempertahankan kepentingan negara Malaysia dan mempertahankan kemerdekaan negara Palestin di peringkat antarabangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Free Palestine. Harimau Asia bernama Malaysia semakin berani bersuara di peringkat dunia dan tidak takut untuk bersemuka dengan Presiden Negara Amerika Syarikat dalam persidangan APEC yang akan diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Teruskan, wahai Perdana Menteri kesayangan rakyat Malaysia yang sangat ditakuti, yang sangat dicemburui oleh Tun M, oleh Muhyiddin, oleh Hadi Bawang, oleh PAS dan Perikatan Nasional. Show your power to Presiden Joe Biden dan negara kuasa besar nombor 1 di dunia, negara Amerika Syarikat. Game is over. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, Tabik Spring Kerajaan Anwar Ibrahim yang terus menang dalam percaturan kuasa ini, sehingga Tun M. Muhyiddin Hadi Bawang, PAS dan Perikatan Nasional gagal menggulingkan Kerajaan Anwar menggunakan fitnah-fitnah isu Israel ini. Sekian. Terima kasih.